Okey, bismillah. So, untuk tajuk kita pagi ni, insya-Allah adalah wahai pemuda ataupun ila syabab. Now, kenapa slide ni selalu berulang? Sebab dia template slide ni biasanya untuk start with certain communication dan certain response. Cumanya untuk antum, alhamdulillah, kita dah dari pagi tadi pun hasil responnya agak bagus, so agak responsif, so sekali lajulah kan. Anda rasa semua dah biasa dengar, anda assume, tapi boleh beritahu kalau ada yang first time dengar apa tajuk ni. Cuma soalannya, ada yang pernah baca the actual tulisan tak, wahai pemuda ni, ataupun kepada pemuda, ataupun ila syabab? Ada yang pernah baca tak selain daripada dengar? Ada yang pernah baca? Ada? Tak ingat. Pernah baca, maknanya dalam Majmu' Rasail kan. Sebab rasa dia tak ada buat diceritakan berasingan. Rasanya dia part of himpunan risalah Al-Banna. So ramai ada juga yang pernah, ada juga yang tidak Okey. So insya-Allah nak assume dah ready nak mula. Okey. Ini adalah salah satu risalah daripada risalah Al-Banna yang ana harap need no introduction lah. Ana harap. Tetapi just in case, ada ke yang tak familiar sangat dengan Hasan Al-Banna? Sekiranya adalah, sebab anak assume biasanya ada daurah-daurah yang memetik nama dia yang antum pernah attend. So anak assume antum quite aware siapa dia tu, dan adanya dia buat risalah-risalah, salah satunya ialah ila syabab. Tapi kalau dia in case, just untuk anak aware, kalau dia memang tak familiar, tak pernah tahu sebelum ni, minta bagi tahulah supaya ana akan perlu introduce benda-benda yang perlu diintroduce. So, Ana terus masuk okay, slide ni agak berbeza dengan slide tadi. Dia dalam konteks dia tidak sebedah buku macam tadi, in the sense that macam almost baku daripada buku tu lah. Kat sini ni di approach dia almost bedah buku, tetapi sebab Ana masa prepare slide yang ni ada lebih banyak masa, so dia jadi dan risalah dia lagi pendek sedikit, Ana rasa. So dia lebih tergambar berbanding tulisan yang berganda-ganda tulisan macam tadi. So hopefully lebih senang untuk di follow lah dalam bentuk slide ni. So Al-Banna dia memulakan risalah ni dengan tajuk ini, Awamil An-Najah, ataupun pilar-pilar kemenangan. Okey, minta maaf kalau bahasanya banyak bahasa Indonesia, sebab ambil terjemahan Indonesia, terjemahan Majmu' Rasail ni. Okey. So, Ana akan bacakan dia punya perenggan dia. Cumanya perenggan ni jadi banyak slide ni, sebab dia nak cuba setiap portion tu ada gambar dia. So, innama tunjuhul fikrah iza. So, Al-Banna mulakan, sesungguhnya akan berjaya sebuah fikrah ataupun sebuah pemikiran tu sekiranya, dan kemudian Al-Banna listkan beberapa faktor. Faktor yang pertama, adanya qawiyul imanu biha, ada kuatnya iman terhadapnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tawfur al-ikhlasu fi sabiliha, dan tersedia ikhlas di jalannya. Dan yang ketiga, wazdadat al-hamasah laha, bertambah semangat untuk memperjuangkannya. Dan kemudian wawajadal isti'dad allazi yahmilu ala at-tadhiyah wal amal li tahqiqiha, adanya kesiapan untuk berkorban serta beramal untuk mentahqiqkan gagasan tadi, fikrah tadi, menegakkan gagasan tadi. So in short, kalau kita letak balik dalam satu slide, so akan berjayanya satu gagasan tu, satu fikrah tu, kalau ada kuatnya iman terhadapnya, tersedia ikhlas untuk jalan gagasan tersebut, dan ada semangat untuk perjuangkannya, dan juga ada sanggup berkorban untuk menegakkan fikrah tadi. Okay? Ini 4 kriteria yang Al-Banna sebutkan sebagai pilar-pilar kemenangan, Al-Awamil An-Najah. Now, benda ni logik je, benda ni common sense basically. Kalau kita kata, kalau tak ada orang yang meyakini fikrah tu, macam mana nak tiba-tiba berjaya kan? Kalau ada orang yang kata, oh betul-betul fikrah ni power kan, tapi tak ada orang yang ikhlas nak berjuang untuk jalannya, tak ada orang nak bekerja untuk ni pun, tak jadi juga. Dan kalau ada yang ikhlas tapi tak semangat nak buat nak menegakkannya, sebab jalannya akan ada rintangan, ada ranjau duri dan sebagainya, pun tak jadi juga. Dan ada orang yang sanggup berkorban terhadap jalan tersebut. So itu 4 kriteria yang sunatullahnya, untuk mana-mana gagasan berjaya, dia perlu ada 4 kriteria ini. Okey.
Kalau ada kat mana-mana persoalan boleh beritahu tapi hopefully dia common sense sahaja insya-Allah. So kemudian Al-Banna cakap the next point, empat rukun ni, empat kriteria ni, realize it or not, adalah kriteria para pemuda kan, asyabab. Sebab apa? Sebab dia kata dasar iman tadi ada hati yang cerdas, dasar keikhlasan adalah nurani yang jernih, dasar semangat atau hamasah itu adalah perasaan yang bergelora, dan dasar amal adalah kemahuan yang kuat. Dan semua ini adalah memang package ni ada dalam pemuda kan. Ada sebab orang yang dah agak berumur, mungkin passion dia, semangat dia, hamasah dia dah kurang mungkin, dan sebagainya. Again, sebelum nak pergi lebih lanjut, bila kita cakap pasal qawiyul iman biha tu, bila cakap iman biha tu kembali kepada fikrah tu bukan ni, kita bukan cakap beriman kepada Allah, Rasul, kitab tu. Ni actually mengimani fikrah tu. To put in context dan semua tu ikhlas di jalannya tu bukan just ikhlas umum, maknanya terhadap fikrah tu lah. Dan benda ni valid untuk apa-apa fikrah, even kalau fikrah yang bukan Islamik pun. Maknanya kalau ada orang beriman dengan benda tu, ikhlas terhadap benda tu, semangat nak tegakkan dia dan rela berkorban untuk dia, dia boleh berjaya. Okay, itu sunnatullah. Sebab itu sejak dulu lagi sampai sekarang, kalau kita tengok mana-mana kebangkitan umat yang berlaku, ni tak pasti gambar apa ni, sebab nak cuba carilah apa gambaran kebangkitan kita akan nampak dia punya common thing yang ada dalam semua kebangkitan tu, ada tunjang orang-orang muda di belakangnya yang ready untuk turun berkorban untuk jalan tu kan. Kalau yang paling dekat dengan kita yang benda similar adalah mungkin Arab Spring lah, yang mana wave yang berlaku tu ada gelombang orang muda yang ramai, yang solid di belakangnya, yang sanggup berkorban untuk perkara tersebut So itu common things yang kita akan observe dalam dunia yang nyata regardless of yang nak bangun tu fikir apa lah sebenarnya kan. So what? Ni dalam risalah mana tak ada tiba-tiba so what ni kan. Ni soalan lah. Kalau kita baca sampai setakat ni, so what? Kenapa Al-Banna highlight benda tadi? Siapa boleh agak? Kenapa Al-Banna nak highlight those point? Dia kata untuk satu gagasan tu berjaya, ada 4 kriteria yang tak nak kena ada. Dan 4 kriteria ni kriteria pemuda. Agaknya kenapa Al-Banna nak highlight benda tu? Siapa boleh agak? Ada? Dia ada semua ciri tu. Okey. Betul, pemuda ada semua ciri tu. So kenapa dia nak highlight benda tu? Kenapa dia nak highlight itulah ciri-ciri pemuda? Kenapa? Apa point dia sebenarnya agaknya? Dia nak bawa kita ke mana ni? Dia nak gerakkan pemuda Islam. Alright. So itu kepentingan pemuda dalam menjaga fikrah. Okey. Dan sebab audiens dia pemuda Okey. Antum ni termasuk dalam target audiens dia tak? Ya. Ya, semua yakin? Ke kami ni masih kanak-kanak? Ada yang rasa macam tu tak? Masuk Okey. Masuk. So kalau kat sekolah kita ada syabab kan? Syabab dengan fatayat. Ada lagi ke? Dah lama tak tengok apa yang ada kat sekolah ni. KRS. Oh, sekarang dah KRS Okey. So, sebab kat sini dia kata ilah syabab. So dia address syabab So hopefully kita rasa itu dia address kita jugalah So what? Sebab apa? Kalau antum realize benda tu, untuk gagasan tu berjaya ada 4 ciri ni. Dan 4 ciri ni ciri-ciri pemuda, dan aku pemuda. So dia kata kalau antum yakin dengan benda tu, maka sedar atau tak, kewajipan antum lah untuk menjayakan benda ni. Tanggungjawab antum lah yang antum kena tunaikan. Dan ini adalah hak umat terhadap anda, dan ini adalah hak anda. Anda tak tulis ayat yang panjang, tapi anda rasa antum get the point. Antum terima tak statement ni? Sebab statement ni berat ni. Sebab bila kata-kata kewajipan antum, kalau antum tak buat, antum bertanggungjawab lah. Antum kena jawab. Kalau kata-kata hak umat terhadap antum, hak ni benda yang berat kan? Tak, macam kalau kita cakap hak anak, hak isteri, hak apa-apa hak ni, kalau tak ditunaikan, dia bukan additional pahala bila kita buat. Dia menunaikan hak tu core yang memang kena settle. Antum terima ke statement Al-Banna ni? Maknanya disebabkan faktor itu, umat ni nak dibantu kena ada 4 benda tu, dan 4 benda tu ciri-ciri pemuda. So kita lah yang ada ciri-ciri tu. So kita lah yang kena pikul ni.
dan hak umat menanti kita membawa benda tu. Setuju? Tak setuju? Boleh terima? Tak boleh terima? Boleh terima tapi berat lah. Memang berat lah. Tak ada benda yang ringan benda ni kan. So betul anda faham benda tu. Sebab kita biasanya bila ni satu benda yang ni dah melencong sikit tapi satu benda yang real pasal diri kita syaitan dan nafsu memang tak suka bincang benda-benda yang ada implikasi responsibility terhadap kita lah. Responsibility orang tu sedap lah kita bincang. Contoh apa? Kalau kita buat kuliah pasal tanggungjawab suami dan hak isteri, suami biasanya malah nak pergi. Kalau kita cerita pasal hak suami dan tanggungjawab isteri, seronok nak pergi. Faham ke kalau cakap macam tu? Sebab aku nak tahulah apa tanggungjawab isteri aku, dan aku nak tahu hak aku kan, aku nak tuntut daripada isteri aku kan. So dia jadi macam tu. Dan isteri pun mungkin sebaliknya kan. So itu isu kita sebab tu dia jadi macam sedap kita bincang benda-benda yang tak ada implikasi kepada kita dari segi tanggungjawab. Sebab dia heavy, dia akan heavy sebab nafsu tak suka. Tapi kalau kita menolak benda tu, na'udzubillah lah, sebab just kerana kita ignore tidak bermakna Allah tak akan tanya. Tu satu benda yang kita kena So bagi siapa yang dah rasa benda ni, dia akan rasa, sebab tu dia punya hidup tu jadi lain kalau kita tengok hidup Hasan al-Banna dan sebagainya. Sebab kalau antum boleh appreciate tak kalau antum dah jadi suami dan ayah, nafkah tu adalah hak isteri dan anak-anak. So antum kena fulfill benda tu, dan antum rasa kalau tak fulfill dia salah dan Allah tanya, dan so dia jadi antum akan tak boleh mengganggu saja, tak tahu benda kan. Faham ke? So dia a sense of responsibility. Kalau kita dah start rasa dengan umat macam tu, we will become a different person. Kita insya-Allah. Kerana itu antum perlu maju menjadi penyelamat dan tunaikan hak-hak umat dengan sempurna. Hopefully kita bermula dengan niat aku nak, dan that's the starting point insya-Allah. Okey, sebelum nak pergi, kalau siapa yang dah pernah baca risalah ni, dia quite interesting. Dia tulis, dia selang-seli antara poin penting yang nak dibuat dengan poin motivasi. Kalau antum perasan lah, dia cerita poin macam tadi, lepas tu dia akan masuk motivasi, lepas tu cerita poin motivasi, cerita poin motivasi. So setengah motivasi tu quite interesting sebab anda cerita dulu apa yang dimaksud dengan gambaran ni. Perenggan dia sebenarnya cakap ada pemuda yang lahir dalam suasana, kita ambil ikanan dulu ikanan yang duduk tu kan. Dia lahir dalam suasana yang relax, naik lemak apa bahasa dia, yang macam suasana semuanya ada, semua selesa dan apa semua, yang menyebabkan dia jadi orang yang macam tu lah. Dia jadi macam apa kata, biasa dengan relax, tak rasa apa-apa ni kan. So dia jadi begitu. Dan ada pula orang muda ni yang lahir dalam suasana yang kiri tu, dalam keadaan yang umat tengah bergolak. Macam contoh kita bayangkan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Gaza, di Palestin kan. Dia lahir dalam keadaan begitu dalam keadaan yang maksudnya dia sentiasa aware ada perjuangan dan sebagainya. Dan dia tak pernah selesa, dan biasanya dia jadi lebih kental. So Al-Banna cakap dekat audien dia, antum ni semua untung sebab antum ni lahir dalam keadaan yang kiri. Bukan awak dia bukan yang kiri lah, tapi anak maksudkan dalam gambar ni yang kiri Maknanya antum lahir dalam keadaan umat tengah berjuang. Kalau antum tahu ketika tu British masih menjajah Mesir dan kebanyakan negara Islam kan. Kita pun pernah dijajah British masa tu kan. So dia dalam keadaan umat masih tengah nak bangkit dan sebagainya. So dia kata antum semua untung lahir dalam keadaan tak selesa semua ni, sebab antum dalam keadaan yang memang semangat. Tapi bila anda baca tu nak translate antum, anda nak cakap antum ni beruntung lah, tapi antum ni lahir kat kanan ni kan, macam mana? So dia jadi macam point tu tak masuk sikit lah dengan audien, sebab audiennya berbeza jadi anda kena olah lain sikit. Sebab nak bagi macam mana nak bagi motivasi ni antum. Sebab kalau kita, even siapa yang pernah dengar sembang antara orang Malaysia dengan orang Indonesia pun, dia ada perbezaan tu tau. Orang Malaysia ni lebih ke kanan, orang Indonesia tu lebih ke kiri. Contohnya dalam konteks macam mana merdeka tu kan. Dari segi persepsi hakikatnya mungkin kita bincang lain kali. So dari sebab tu orang kata, sebab tu orang kat Indonesia tu dia kuat sikit berjuang kan. Kat Malaysia ni semua senang kan. So itu pun satu hal. But regardless, boleh tak kita kata, sebab kalau kita tengok sebab again point tu antum kena faham, point tu point motivasi, dia bukan point utama. Bukan kata oh kalau macam tu aku dah tak payah baca lah buku ni, dah tak sama ni kan.
Bukan, itu poin motivasi. Maksudnya dia just address orang muda depan dia dalam konteks motivasi dalam keadaan suasana semasa. So untuk antum yang lahir dalam keadaan senang ni, mungkin anda kena bawa sirah sikit lah. Para sahabat yang akhirnya membawa Islam ke 2/3 dunia, adakah semuanya bermula dengan hidup susah? Tak. Okey, ada contoh tak sahabat yang asal dia hidup selesa, mewah, keluarga kaya? Musab bin Umair. Tu contoh yang tu contoh yang paling rasa kalau contoh yang paling biasa orang petik Musab bin Umair kan. Tapi ramai yang kategori macam tu cumanya sebab Musab bin Umair dia macam dia anak kepada orang kaya. Dia berbeza sikit dengan kalau kita nak cakap macam Osman ke apa tu, dia yang actually jadi kaya kan. Dia macam sebab dia businessman kan. So dia kekayaan tu dia masih pegang walaupun dia jadi Muslim. Tapi Musab bin Umair kita tahu episod dia kan. Sebab kekayaan tu parent dia punya. So bila dia masuk Islam tu, dia akhirnya kita tahu dia syahid dalam keadaan apa kan. Tapi regardless, maksudnya ramai je orang yang sebenarnya even though membesar dalam keadaan selesa, tetapi kerana keimanan dia actually ready untuk jadi orang yang mengubah dunia. So kita janganlah buat alasan tak boleh dakwah ke Malaysia ni, tak boleh sebab kita semua selesa kan. So macam tu kita biarkan je lah. Semua umat ni kita ni pun buih-buih di lautan. So kita tak boleh conclude macam tu lah. Sebab dalam para sahabat, regardless of starting point, tarbiyah yang menyebabkan mereka semua jadi hebat insyaAllah. So anda just masuk poin ni yang tak ada dalam risalah Ila Syabab ni, just untuk menampung kekosongan motivasi dekat situ Okey, so masuk balik risalah So dengan motivasi tadi wastaidu ya rijal, bersiaplah wahai para pahlawan. So dia translate kat sini rijal tu sebagai pahlawan Okey, tu first point. So bangkitlah, bersemangatlah. Hopefully antum dah semangat lah. Kita lah yang dinanti oleh umat Okey, second point. Of course kalau antum tengok dalam risalah tu tak ada first point, second point. Ini anda supaya nak mudahkan faham point by point Seterusnya Al-Banna kata, Alhamdulillah. Al-Banna tak kata macam, tapi basically Alhamdulillah, assumptionnya antum dah semangat Now, concern saya untuk umat yang baru nak bangun ni, dan especially kalau kita appreciate masa Al-Banna, masa Al-Banna bawa gagasan dia tu, umat masih dalam keadaan, dia tak macam sekarang tau, dah macam-macam grup dakwah lah, macam-macam dah macam tu kan. Trendnya dah lain. Kalau masa dulu, dia memang amat-amat baru nak bangkit. So dia kata, kerisauan saya bila awal nak bangkit ni ialah, pada pandangan saya, aspek yang paling bahaya ialah, boleh agak tak? Dia kata macam, kita nak bangkit ni, tapi saya rasa kerisauan saya yang paling bahaya dalam keadaan sekarang ialah, anda tak tulis, boleh agak tak? Kalau anda cuba gambarkan ni, agaknya apa? Suasana. Lagi. Boleh agak tak apa concern Al-Banna ni? Hamasah? Okey, lagi. Mungkin anda tak dapat menggambarkan dengan cantik. Perpecahan. Okay. It's not actually perpecahan. It's actually pada word Al-Banna ialah ajakan-ajakan yang berbeza Maknanya ada grup ni kata, jom kita buat style ni kan. Kita bersalawat. Ni contoh anda bukan nak mengata orang bersalawat ke apa. Contoh, dia ada ajakan yang berbeza, style yang berbeza, cara yang berbeza kan. Dia kata, dan ada orang kata, jom kita buat demo. Ada orang kata, jom kita buat ni. So, maknanya bukan Al-Banna saja yang ada ajakan-ajakan tertentu. Ketika tu dah wujud guru-guru Islam. Tapi dia kata, so, concern saya sekarang ni, bila awak semangat nak bangkit kan. Tapi ada orang ajak ke sana. Semua untuk Islam juga. Tapi dia kata, kenapa concern dia ialah, bila jadi macam ni, kita bangkit yang baru nak sikit ni, akan tercerai berai lah tenaga kita dan potensi kita dan menyebabkan lagi susah nak sampai matlamat tu concern dia. Hanya bila tenaga yang ni tercerai berai sebab dia kata saya nak buat cara ni, saya nak buat cara ni. So Al-Banna tegaskan, dia kata, so disebabkan itu mengkaji semua surat-surat ni adalah perkara paling mendasar. Sebelum nak gerak, dah semangat nak gerak ni kan, tapi sebelum nak gerak, kaji dulu. So dia kata pengkajian tu kritikal. So kita tidak pernah membawa dalam kita punya fikrah ni, kita tak pernah membawa kata ikut je. Kita tak pernah macam tu. Sebab Al-Banna ni berkata you have to kaji supaya you tahu kenapa in the first place dan sebagainya, dan you can timbang semua benda-benda di depan mata kita ni. So dan harapnya antara benda yang kita cover dalam daurah-daurah macam ni adalah part of memberi peluang untuk antum mengkaji lah apa sebenarnya korang ajak ni kan, kau nak buat apa ni dan sebagainya. So Al-Banna kata gitu
Dan kerana itu, kewajipan saya untuk mensyarahkan buat kalian dengan ringkas dan jelas dakwah Islam pada abad ke-14 Hijrah. So, abang kata, with that in mind, my responsibility ialah untuk mensyarahkan kepada antum supaya antum faham dakwah pada abad ini. Supaya antum boleh faham, okey, inilah dia dakwah yang sepatutnya dibuat. So, itu abang dah kata ya. Dan sebab tu, risalah ni kalau kita baca seterusnya, dia akan mensyarahkan benda-benda tu lah. Dakwah Al-Banna bawa. Dakwatuna fil usr al-hadis. Dakwah kita di era moden. Begitulah. Okey. So Al-Banna first dia tegaskan, hanya ada satu fikrah sahaja yang bisa menyelamatkan semua umat manusia ni dan sebagainya. Kat sini anda ringkaskanlah sebab ayat dia lebih poetik. Perenggan yang poetik tapi nak masuk slide ni jadi panjang pula, so anda just gambar macam tu, anda harap antum terus faham. Maknanya dia kata hanya ada satu fikrah yang akan menyelamatkan semua muka bumi ni, umat Islam, umat manusia dan segala-galanya, dan hanya satu fikrah saja yang dapat menyelamatkan semuanya daripada bala bencana, kesakitan apa semua yang ada kan. Dan okey, kat sini anda buat sebagai soalan, tapi sebenarnya Al-Banna dia tak bagi soalan, dia cakap. Antum boleh agak ke apa yang dia cakap? Sebab kat sini anda tanya antum, sejauh mana keimanan antum terhadap hakikat tadi tu? Tapi kalau Al-Banna dia cakap, keteguhan kita, keimanan kita terhadap hakikat itu seteguh gunung sebenarnya. So letaklah gambar gunung ke situ. Tapi kalau anda, sebab Al-Banna dia nyatakan dia memang keimanan dia terhadap hakikat tu solid. Cuma kalau anda bawa ni, anda tanya kat antum yakin ke hanya ada satu solusi kepada semua masalah ni? Kan, of course ayat dia quite interesting dalam konteks poetik dia tu, sebab kita kata fikrah apa satu fikrah tu fikrah apa, sebab jawapan dia kat ujung ayat tu. So sebab tu dia bila bahasa kita ni, kita tak biasa cakap macam tu kan. Oleh kerana itu, fikrah ini berhak mendapat pengorbanan jiwa, harta dan segalanya, baik murah maupun mahal kan, dan fikrah itu adalah Islam. Okey, so baru keluar Islam ni. Kalau kita cakap lah awal Islam kan, mana anda tahu fikrah apa tadi? Ingat fikrah grup mana kan? Antum yakin ke hanya Islam yang bisa menyelamatkan semua orang? Hanya Islam yang bisa membawa semua orang keluar daripada kesesakan, kesengsaraan ni? Antum yakin ke? Seteguh mana antum yakin benda tu? Yakin Kalau antum yakin, dan Al-Banna dah bawa point tadi, kalau betul antum yakin sungguh benda tu, bukan ke based on that Islam ni layak mendapat pengorbanan segala-galanya dari antum? Setuju ke? Setuju InsyaAllah. So itu benda yang kita kena realise. Sebab nanti hidup ke depan kita nanti, tuntutan tu akan datang tau. Tuntutan untuk berkorban tu. Sebab bila cakap berkorban ni, maknanya benda yang tak senang lah. Benda yang memang jenuh, berat, penat, lelah dan sebagainya. Sebab itu nama pengorbanan pun kan. So dia akan datang tuntutan itu. So tapi kalau kita betul-betul awal-awal dah yakin dia memang menuntut benda tu lah, dan dia layak menuntut benda tu daripada kita, insyaAllah kita ada harapan lah untuk menempuhi perjalanan ini. Tiada cacat, tiada kekurangan dan tiada kesesatan. Kat sini dia huraikanlah Islam tu. Fikratuna lihaza islamiyah bahtah. Fikrah kita ni adalah Islam yang pure, bukan yang dah campur aduk dengan benda-benda yang pelik-pelik. Kan di atas Islam dia tertegak, daripada Islam lah dia derive. Anda tak tahu nak translate apa kat situ. Maknanya fikrah kita ni derive daripada Islam yang core tu sendiri, dan demi Islam lah kita berjihad, demi meninggalkan kalimat Islam kita beramal insya-Allah. Dan di bawah ayat Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minh. Barang siapa mencari selain daripada Islam sebagai din, maka sekali-kali tidak akan diterima. Okey. Namun unfortunately reality kini, antum boleh dapat gambaran kat sana, buih-buih tu. Namun umat kita sekarang unfortunately dalam keadaan yang kita tengok sekarang lah, semuanya bagai buih-buih yang begitu. Bagaimana boleh jadi gini? Bagaimanakah boleh jadi begini? Sedangkan kita tengok tadi atas keyakinan kita dan sebagainya, tak sepatutnya jadi gini. But how come it has come to this? So oleh kerana itu, dari gambar ni antum boleh agak ke apa yang nak cakap disampaikan ni? Slide ni banyak anda buat lebih kepada ayat-ayat yang panjang, anda letak gambar je lah, dan anda rasa boleh tak tangkap. Kalau antum dah yakin benda tadi tu, dan antum tengok umat sekarang ni punyalah dalam kegelapannya, so what?
Jadilah cahaya. Kita lah yang sepatutnya membawa cahaya tu untuk menerangi kan. Siapa yang dah rasa dia buat benda tu? Akulah yang membawa cahaya ni untuk membantu menerangi. Hopefully kita dah paling kurang ada cita-cita tu dan kalau dah start buat benda tu, alhamdulillah, semoga istiqamah So hopefully kita clear apa yang kita perlu buat. Dan nanti antum masuk IPT. Ana tak tahu background antum Ana dulu 11 tahun di Iraq dan dalam keluarga yang mungkin background agak ideal. Ada banyak benda yang Ana tak expect benda tu real lah. Contoh bila Ana tengok drama, Melayu ke apa contohnya kan, Ana ingat benda tu wujud dalam drama je tau. Sebab keliling Ana tengok kat sekolah semua orang pakai tudung. Contohlah ni, kalau contoh simple budak-budak kan, kat rumah semua, kat rumah tak pakai tudung, tapi maknanya family semua pakai tudung, tutup aurat. Ana tengok dalam TV ada orang tak tutup pakai tudung. Ni cerita apa ni kan. Lepas tu bila kita masuk IPT dan sebagainya, baru kita tahu dunia sebenar tapi siapa masuk UIE masih tak terdedah dengan dunia sebenar sangat lagi kan, sebab ramai yang masih terpaksa pakai tudung kan, ataupun tutup aurat. Tapi nak katanya melangkah keluar, sebab setengah orang bila dia melangkah keluar daripada sekolah dia tu, baru dia terperanjat bahawa oh really macam ni dan sebagainya. Okey, kewajipan pertama kahwin. So dia kata okey, you have realised that responsibility. So our first responsibility, dia cerita pasal ikhwan First kali ialah kewajipan kami ialah untuk menjelaskan kepada manusia akan ketentuan-ketentuan Islam dengan jelas dan sempurna. That's our first responsibility. Bagi semua faham Islam ni apa sebenarnya dan sebagainya. Dan ini adalah aspek nazari fikrah ini. Ini adalah aspek nazari Kemudian kami akan meminta mereka merealisasikannya, mengkondisikan mereka untuk laksanakannya dan membimbing mereka untuk amalkannya. Ini adalah aspek amali fikrah ni. Dan dalam wording yang digunakan kat sini quite interesting, dan anda rasa kat sini lah yang membezakan antara grup ikhwan ni dan banyak grup lain dan konteks. Dia bukan hanya verbally sebarkan ilmu dan fikrah, tapi kita minta orang untuk mengamalkan benda tu. Tak sekadar minta dan biar, tapi kita mengconditionkan mereka supaya dia orang buat, dan kita bimbing dia orang untuk buat. So itu aspek-aspek yang amat ditekankan dalam fikrah yang Al-Banna bawa yang menyebabkan kalau kita kata kerja dia jadi lagi berat lah, sebab kita bukan just minta tolong buat kita pimpin dia sampai dia mampu buat dan sebagainya. So itu aspek amali fikrah ini. Tidak ada maksud di sebalik semua itu selain mencari redha Allah, menjalankan kewajipan dan membimbing manusia. So again dia iterate antara poin yang dia bawa dan somewhat of motivation dan sebagainya. Dan Al-Banna dalam risalah dia banyak highlight benda-benda macam ni, macam dia kata ada risalah apa yang dia kata macam sebab umat amat meregaui kita nak buat apa kan. So dia kata kalau boleh nak biar je umat membelah dada dia untuk tengok keikhlasan dalam hati. Macam itulah. Maknanya kita buat ni tak ada niat lain, untuk kebaikan semua manusia juga kan. Bukan kita nak ambil something dari kamu kan. Kami akan berjuang untuk merealisasikan fikrah kami ini dan akan terus berjuang selama masih hidup dan mengajak seluruh manusia kepadanya, mencurahkan segala sesuatu di jalannya. Dengan demikian kami akan hidup mulia atau mati terhormat. So itu antara apa yang disebut So maknanya we will go all out untuk benda ni. So the outcome is either or lah. Either kita akan hidup mulia, Islam akan capai ke puncaknya, ataupun kita akan mati syahid insya-Allah. Okay, that's the only two outcome yang kita harapkan. Baik, kenapa dia sengit ni? Okey, gambar dia terlari. But anyway, syiar abadi kami ialah Allahu ghayatuna wa rasulu za'imuna wal Qur'anu dusturuna wal jihadu sabiluna wal mautu fi sabilillah asma amanina. Siapa pernah dengar benda ni? Biasa dengar? Rasanya ada lagu juga. Biasa. Lagu Katiba. Oh, lagu Katiba Antum Cumanya anda rasa ada satu word yang agak berbeza dengan yang kita biasa, betul tak? Yang mana? Dekat situ dia berbeza sikit sebab dia depend kat mana antum jumpa slogan ni. Sebab kalau Zaim tahu ke Zaim? Yang kita biasa apa? Rasul apa? Kedua tu nak. Qudwah kan.
Kalau zaim ni sebab dia tengah cerita dalam aspek yang lebih tinggi tau. Maknanya zaim ni macam kita punya pemimpin macam kita ada Rasul punya pimpinan Sebab kalau kuduah tu macam kita ikut contoh kan. Dia mau kepada jadi muslim macam tu. Tapi kalau Rasul Zaimuna tu dia bawa dalam higher level lah. Tapi tak apa, insya-Allah kita familiar dengan syiar ini dan ikhwan memang dia hidup dengan benda ni. Okey, Dato' dia masuk balik motivasi Sesungguhnya Allah telah memuliakan kalian Allah dah menetapkan kalian sebagai pemimpin dan guru sekalian alam. Antum yakin ke benda ni? Kat mana Allah kata kita ni guru sekalian alam? Basically Ustaziatul Alam lah kan. Ada ke ayat-ayat yang menggambarkan benda tu? Ke tak ada? Ada. Ada kan? So ni antara benda-benda yang dia betul A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Okey, family ayat ni. Dan lagi satu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Ni ayat yang kita bincang pagi tadi kan. So Allah dah declare kamulah dia ni kan. So maknanya dia nak kata, kalau kamu kata siapa, ni panggil orang Melayu kot kan. Ana pun dulu macam ni kan. Biasa ada macam, tapi siapalah Ana ni. Siapa ada perangai macam tu? Saya ada. Balik-balik kalau kata jom ni, siapalah Ana ni. Ana ni siapa je. Itu satu benda yang bukanlah kita nak mengajak untuk riak dan takabur pula kan. Tapi nak katanya, Al-Bang kata Allah sendiri dah declare your status. Kenapa pula you nak drag benda tu ke bawah kan? Nak kata you tak ada nilai pula So antum adalah pimpinan dunia. Yakinlah hakikat ni. Walaupun musuh tak nak antum yakin benda ni. Walaupun musuh nak rasa antum kecil. Bukan. Walaupun musuh nak antum merasai antum kecil kan, walaupun musuh nampak lebih hebat. Tetapi yakinlah Allah sendiri dah declare kitalah pemimpin. Kitalah yang akan membawa umat ni. Kan? So ini nak kata motivasi ke? Dia sepatutnya membawa satu motivasi lah, menyedarkan kita hakikat yang kita tahu dah pun. Tapi kadang-kadang kita kurang rasa benda tu Ada yang pernah jadi, korang ni pernah ke jadi cikgu Kalau BSPM tak lah kot Tapi boleh bayang tak, kalau kita cikgu, kita guru, kita masuk kelas berhadapan dengan murid-murid kita, kita rasa kecil banding murid-murid kita tak? Cikgu macam ni juga, siapalah saya nak ajar korang ni. Ada kita rasa macam tu tak? Ada. Oh ada juga Ada. Tak ada. Jangan bayangkan sekarang. Contohnya sebab sekolah kita sekarang, kita pun masih level SPM, nak mengajar budak SPM, mungkin lah tu kan. Tapi bila kita cakap kita dah memang bertitle cikgu, bertitle guru, dan memang kita biasanya kita akan confident kita ada something untuk deliver dan murid-murid nak belajar dan dia akan dapat manfaat daripada apa yang kita sampaikan. Betul tak? So dia tak ada dia macam rasa macam siapalah Ana ni kan, duduk kat ceruk depan kelas tu macam mengikut ke situ, siapalah saya kan. Tapi dalam kita sebagai seorang Muslim, dia peliknya kita rasa macam tu. Allah dah kata antum lah yang bawa nak pimpin orang ni kan, dia orang tak tahu. Kenapa kita rasa macam tu? Itu satu persoalan yang kita kena jawab. Kenapa kita rasa kita tak ada value yang kita bawa? Sedangkan bukan ke Islam tu lah value-nya, dan mereka tak dapat lagi benda tu kan? Bukan ke kita rasa kita ada something yang berharga ni untuk share dengan korang kan? Kenapa nak rasa kecil pula kan? Okey. Wahai para pemuda, perbaharuilah iman kamu. Tetapkanlah ghayah ataupun tujuan kamu dan ahdaf kamu dan objektif kamu Kekuatan pertama adalah kekuatan iman, dan daripada iman tu akan lahirlah kesatuan, dan daripada kesatuan tu akan lahirlah kemenangan gilang gemilang. Oleh kerana itu, berimanlah kalian, eratkan ukhuwah dan bekerjalah. Setelah itu tunggulah kemenangan. Faham kan? Tunggu kemenangan. Bukan sebab tu anda tunggu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ayat tu menggambarkan kemenangan tu akan datang for sure kan. Dia bukan kata sebab tu anda tunggu pula. Sebab ayat kat atas tu dah clear Maksudnya berimanlah kita, eratkan ukhuwah dan bekerja. InsyaAllah kemenangan pasti datang. Seterusnya, antum kena realize bahawa seluruh alam sedang menantikan penyelamat untuk tiba. Sama dia orang realize atau tidak, sama dia kita realize atau tidak, tapi hakikatnya mereka menantikan penyelamat untuk tiba. Dan penyelamat itu tidak lain hanyalah risalah Islamiah. Oleh itu, kalianlah pembawa obor risalah tersebut dan antum kena datanglah menyelamat. Kan? Kalau kita tengok orang lemas dan kita sebenarnya reti untuk menyelamatkan dia, kita akan terjun selamatkan tak on the spot? Ya. Logik iya lah kan?
Kita ada siapalah saya nak selamatkan dia. Tak ada kan. Kenapa nak kerap ulang benda ni, sebab kita banyak penyakit ni. Tak tahulah itu Melayu ke, isu apa kan. Maza nurid. Okay, so part seterusnya, so hopefully you have understood your responsibility dan umat tengah menunggu ni. Part seterusnya, Al-Banna Nurid ni, kami tu dia refer balik kepada Al-Banna, kepada Ikhwan sebab orang tanya, kau nak apa ni buat kerja ni kan? Kau nak buat dakwah ni, kau nak apa sebenarnya? Kan? So ada soalan kat situ. So dalam risalah Al-Banna ila Syabab ni pun Al-Banna ada menjawab certain soalan Sesungguhnya manhaj Ikhwanul Muslimin itu memiliki tahapan-tahapan yang jelas dan langkah-langkah yang jelas. Kita tahu benar apa yang kita inginkan dan faham benar wasilah untuk merealisasikannya. Kita bukan sekadar mengidam nak dapatkan something. We actually know apa step yang kita perlu lalui untuk sampai ke situ dan wasilah-wasilah dia. We actually understand that. First, kita akan bina rijal yang Muslim dari segi fikrah dan akidah dia, akhlak dan perasaannya, amal dan perilakunya. Maksudnya Islam, Muslim dari segi semua benda. Kan, fikrah dia Islam, akidah dia Islam, akhlak dia Islam, perasaan dia Islam, amal dan perilaku dia pun Islam. Ini adalah takwin fardi. Seterusnya, kita akan bina, pastikan rumah tangga yang Muslim dari segi fikrah dan akidah, akhlak dan perasaan dan amal dan perilakunya. Untuk itu, kami beri perhatian kepada wanita sebagaimana lelaki, juga kepada anak-anak sebagaimana syabab. So ditegaskan, sebab dakwah kita menitik beratkan aspek pembinaan ini, kita bukan hanya untuk lelaki dewasa saja, tapi juga kepada para wanita dan juga kepada anak-anak kita tekankan juga. Ini adalah takwin usari, takwin usrah dan konteks usrah yang sebenarlah usrah keluarga. Kemudian kita nakkan masyarakat yang Muslim dari segi fikrah dan akidah, akhlak dan perasaan dan amal dan perilakunya. Disebabkan kita nak tu, kita buat apa saja yang kita buat supaya kita boleh masuk ke setiap rumah, setiap tempat. Fikrah kita akan difahami dengan mudah dan kita tak akan sia-siakan apa-apa saja. Sebab tu kalau Al-Banna dia bila boleh buat majalah, dia buat majalah. Dia ada akhbar dia. Maknanya kalau kita boleh masuk apa saja yang kita boleh masuk, takkan sia-siakan. Boleh masuk TV, masuk TV. Radio, masuk radio. YouTube, masuk YouTube. Apa lagi? Instagram, TikTok, tak tahulah apa benda lagi. Tapi poin Al-Banna dia kata kita akan masuk ke semua ceruk supaya dakwah kita sampai semua tempat dengan apa cara sekalipun untuk masuk setiap rumah. Seterusnya, kita nakkan pemerintahan Islam yang memimpin bangsa ini menuju masjid. Bersama bangsa ini yang membimbing manusia kepada hidayah. Ini anak tahu sih sebab ini based on translation ya. Kalau antum perasan dia akan guna bangsa dan dia guna manusia. Bangsa ni basically merujuk kepada umat yang dah sedia Islam. So, pemerintahan Islam memimpin umat Islam ke masjid dan bersama-sama dengan umat Islam membimbing manusia lain which is yang belum Islam kepada hidayah. So, bayangan Al-Banna pemimpin itu kerja dia. Bawa umat Islam ni pergi mengamalkan Islam dan bersama-sama dengan umat Islam semuanya kita jom dakwah kepada yang belum Islam. So, harapnya pemimpin kita pun berfikir macam tu. Seterusnya akan bergabungnya setiap jengkal negeri-negeri Islam, setiap jengkal tanah yang di dalamnya ada seorang Muslim, semua itu adalah watan kita yang kita akan merdekakan, bebaskan dan persatukan. So makin besar. Anda rasa semua familiar dengan maratib amal dan setiap Muslim akan dilindungi. Faktor kesekuan bangsa ni tak akan boleh lebih daripada faktor iman. Dan kemudian panji Allah akan berkibar tinggi di seluruh wilayah yang pernah seketika menikmati kebahagiaan dengan Islam. So kita nak Islam tu kembali bersinar sebab sekarang banyak tempat yang dulu pernah Islam, sebab kita katakan Islam pernah 2/3 dunia, tapi sekarang dah tidak lagi Islam tempat tu. So vision dia ialah akan kembali Islam bernaung di situ dan akhirnya kita akan deklarasikan dakwah kita ke seluruh alam, akan menyampaikan kepada semua manusia, memenuhi seantero bumi dengan ajarannya, hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Okay, so gambaran paling hujung kita punya kerja ni ialah itu, hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Faham ke buat tu? Maksudnya sehingga tidak ada lagi fitnah dan din keseluruhannya adalah untuk Allah semata-mata. Okay, so kalau kita tengok maratib amal, tujuan akhir dia itu tujuan akhir dia kalau kita baca dalam maratib yang ketujuh, untuk mencapai hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Okay, setiap tahapan-tahapan tadi ada langkah-langkah, perincian-perincian, sarana-sarana tersendiri. Namun dekat sini katakan cerita secara global sajalah.
tanpa huraian terperinci, sebab akan ada tempatnya untuk cerita benda tu. So kat sini pun anda tak perincikan lah. So part of perinciannya akan datang minggu depan, insyaAllah. Dan dibalik kepada motivasi balik dan antum semua tidaklah lebih lemah daripada generasi sebelum kalian. Maknanya sebab umat Islam ni kadang-kadang dia, siapalah kita bandingkan para sahabat kan, dia orang tu hebat. So Al-Bani kata tak, antum taklah lebih lemah daripada generasi dulu kan, yang dengan perantaraan mereka Allah telah buktikan kebenaran manhaj ini. So potential wise, kita ni ada satu problem bila kita tengok sirah sebab bila kita tengok umat para sahabat tu jadi begitu hebat, kita seolah melupakan di mana mereka bermula. Seolahnya mereka memang lahir-lahir hebat, dan bila kita cakap kita tak lahir hebat, kita tak boleh nak jadi gitu Sedangkan mereka manusia biasa yang bukan, dan banyak golongan tu pun bukanlah orang yang excellent, terpelajar sangat dan sebagainya. Banyak macam-macam background, ada yang terkedepan dalam sisi tertentu, tetapi semua mereka as satu umat, kalau kita nak kata umat Nabi Muhammad SAW ketika tu, mereka akhirnya diangkat sebagai umat yang hebat So Al-Bani kata, antum jangan ingat kita ni langsung tak ada potensi begitu kan. Sebab kalau kita tengok yang jauh-jauh sikit daripada sahabat pun, ada bangkitnya Salahuddin Al-Ayyubi juga, ada bangkitnya Muhammad Al-Fatih dan sebagainya. Maknanya potensi-potensi itu ada, cuma tinggal nak digembuling ke level itulah. Dan cumanya kita punya kekurangan kat situ. So as per semangat kita, janganlah kita anggap kita ni tak ada apa kan. Kalian tidaklah lebih lemah daripada generasi sebelum kalian ni, yang diorang tu menjadi apa kata, dengan kisah diorang tu kita tahu manhaj ini yang akan membawa kepada kejayaan itu Maka janganlah berasa tidak berdaya dan janganlah merasa lemah kan. Pampangkan di depan mata kalian firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Siapa faham ayat ni? Apa kaitan? Kenapa tiba-tiba dia bawa ayat ni? Kalau kita baca translation dia, Ana sengaja tak letak translation kat sini sebab alang-alang dah muslih mesti familiar word dengan allazina, mereka yang qala lahum, dikatakan kepada mereka, annas, daripada mana ada sekumpulan manusia kata kat mereka, innan nas qad jama'u lakum, ada dia orang tu tengah kumpul untuk kau orang ni. Fakhshahum, maka cuaklah sikit kan, takutlah dia orang tu kan. Fazadahum imana, tapi dia tak takut. Yang jadi apa? Iman dia meningkat. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan dia orang kata apa? Cukuplah Allah sebagai pembantu kita kan. Tahu kisah apa tak? Kau tahu ayat ni turun berdasarkan kisah apa tak? Kalau kita nak appreciate kisah di sebaliknya. Siapa tahu episod yang berlaku yang ayat ni describe cerita apa dalam sirah? Ada yang tahu? Apa ini? Satu hint ialah surah ni dalam surah Ali Imran. Apa peristiwa besar yang banyak diceritakan dalam ayat Ali Imran? Siapa tahu? Tak tahu Kalau antum pendapat ya kepada perang. Perang apa? Perang Uhud yang kisah ada orang yang turun dari bukit apa semua tu kan. Dan apa jadi lepas tu So ada portion yang besar dalam surah Ali Imran ni berkenaan dengan perang Uhud Now semua tahu apa yang berlaku perang Uhud kan? Macam apa yang berlaku masa dia keluar, anak-anak akan ringkaskan cerita Kemudian berlakulah episod ada sahabat yang turun dari bukit tu. Kemudian sehingga ramai syahid, ramai cedera, Rasul SAW pun cedera. Kita tahu kisah tu. Tapi in the end dapat escape dan sebagainya lah. So mereka kembali kepada Madinah. Orang musyrik ni kembali kepada Mekah. Okay, so maknanya dia perang habis. Dia bukan perang sampai semua orang mati Dia macam habis tu dalam keadaan orang yang cedera tu balik. Nak dia jadikan cerita, di kalangan orang musyrik ni, masa tengah balik tu dia timbul satu persoalan. Dia kata, jap. Asal kita balik ni? Walaupun basically macam menang perang, tapi bukan ke kita punya niat nak hapuskan dia orang terus?
Bukankah kita nak pancung habis kan? Kenapa kita balik macam ni? So timbullah satu idea untuk jom kita patah balik, kita serang balik kan? So dia datang satu pembincangan untuk kumpul lagi ramai orang untuk serang kembali Now kemudian antara side war dia ialah bila ada sekumpulan dagang yang pergi sana tu, kita cakap kat dia orang tu, kita orang kumpul lagi bala tentera punya bala macam tu, nak serang dia orang biar ada cuak dan apa semua kan. So itu yang manusia ni bila sampai kat sana dia beritahu lah kan, qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshahum. Nak timbulkan cuak sikit kan. Dia orang kumpul lagi ramai tu kan. Dan kita kena faham apa situasi sahabat kita tu. Balik dalam keadaan cedera dan sebagainya. Lepas tu datang berita, dia orang tengah kumpul mungkin nak serang balik. So kita kena siap balik. Jadi apa kat dia orang? Kalau kita tengah penat, apa yang kita penat paling penat kita apa? Ada ke penat mukhayyam ke, penat apa? Ada tak? Episod yang memang penat lah, balik tu exhausted. Lepas tu tiba-tiba baru nak aku nak rehat lah, nak rehat. Tiba-tiba, jap. Ada panggilan sekali lagi ni. Kau respon apa? Agar bangun, wah meningkat balik iman, semangat ke macam ya Allah, apakah ini kan? So dalam konteks tu sahabat-sahabat yang cedera tu respon dia betul. Fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah. So itu yang abang bawa ayat ni, pampang kan. Kau nak rasa lemah ke apa, pampang ayat ni kat depan mata kau orang ni kan. Apakah yang sepatutnya kita sebagai orang mukmin rasa based on kisah tu dan ayat yang dia ceritakan ni. So benchmark yang tinggi lah sebenarnya. So kita akan bina diri kita sehingga setiap kita jadi muslim yang sejati, insya-Allah. Kita akan bina rumah tangga kita sehingga setiap rumah tangga menjadi rumah tangga yang muslim. Kita akan bina bangsa kita sehingga menjadi bangsa yang muslim. Kita akan terus melangkah dan melangkah sehingga ke penghujung perjalanan, insya-Allah. Dengan izin Allah, kita akan sampai ke tujuan. Kerana Allah tidak menghendaki melainkan menyempurnakan cahayanya. Untuk itu, kita tidak akan silap baca pula. Untuk itu, kita akan persiapkan keimanan yang tidak mungkin goyah. Kita akan beramal dengan amal yang tidak mengenal henti. Dan kita akan siqah dan percaya kepada Allah yang tidak akan melemah. Dan jiwa-jiwa yang menganggap hari yang paling bahagia adalah hari berpertemuan dengan Allah dalam keadaan syahid di jalannya. Siapa yang dah boleh nak rasa dan appreciate rasa ni? InsyaAllah kan. Kita yakin dengan janji Allah, kita akan terus berjuang. Kita letakkan keyakinan kepada Allah, Allah yang Maha Berkuasa tu dan sebagainya. Dan kita memang mendambakan yang paling best pengakhiran kita kalau syahid. Itu memang the ultimate goal lah kan. InsyaAllah So hopefully dikit demi dikit, mungkin isu kita jadi makin mencabar untuk rasa begini. Sebab apa kita dengar benda-benda yang mengisi kita dan mengingatkan kita tentang hakikat hidup dan mati dan sementara dan selamanya dan apa semua ni, macam kita dengar semalam dan hari ni. Kalau kita ratiokan kalau kita ikut surah setiap kali seminggu pun, setiap minggu pun dan daurah setiap bulan pun contohnya, ratio itu dengan ratio yang mengingatkan kita pasal dunia ni 24/7 kalau kita tengok TV, tengok internet, dengar radio, duk ingatkan dunia bestnya dunia tu. Sebab tu dia jadi macam nafsu kita jadi amat tidak terlatih untuk rasa benda-benda ni. So kita kena kerapkan lagi, duduk dalam suasana yang membawa kita untuk ingat benda ni. So hopefully rakan-rakan rapat kita antara orang yang bukan duk ingatkan dunia, duk ingatkan perjuangan lah, duk ingatkan syurga ke, insyaAllah. Manhum al-ikhwanul muslimin. Okey, ni dah masuk kepada portion yang belakang. Dan kat sini dah lagi spesifik sebenarnya. Sebab orang tanya, geng-geng ikhwan ni sebenarnya siapa ni, dia orang ni kan. So dia actually nak jawab soalan-soalan yang very contextual lah. So kita just go through apa jawapan Al-Banna dalam menjawab persoalan ini. Adakah geng-geng ikhwan ni geng-geng yang membataskan diri dalam wilayah sempit ibadah? Dia ni set-set yang duduk berzikir, duduk tengah gelap juga? Sebab ni antara persoalan, ikhwan ni grup yang macam mana Dia orang yang jenis set-set ibadah macam ni So Al-Banna jawab apa? Generasi awal Islam tak pernah mengenal Islam dalam bentuk itu. Faham ke jawapan tu? Yang dia kata sedangkan umat Islam di awal tu, dia bukan faham Islam just duduk begitu. Kita pun tahu dalam sirah banyak masa mereka diusahakan untuk apa kan. So takkanlah kita macam tu lah, sebab kita ambil daripada generasi awal Islam tu sendiri dan kefahaman Islam tu. Soalan seterusnya, adakah dia orang ni jengkel dengan watan dan wataniah? Dia yang tak sukalah
cinta negara ke apa dengan anti nationalism ke? Adakah macam tu? Soal mana jawab? Mana jawapan tak keluar? Okey. Sedangkan orang Muslim itu adalah yang paling ikhlas terhadap watan mereka. Maknanya orang yang nak benda yang paling bagus untuk tanah air adalah Muslim sepatutnya. Muslim yang patut nakkan yang terbaik untuk tanah air mereka sendiri kan. Namun asas wataniah Muslim adalah akidah Islamiah bukan purely bangsa dan sebagainya. Kita nak yang terbaik untuk tanah air kita, tetapi kita juga asas kita tu adalah akidah. Adakah ni grup-grup yang seru kepada kemalasan dan ketelanaan? Ni kebetulan slide ni, walaupun slide ni dah lama, tapi kebetulan kita di bulan Ramadan. Adakah kita di bulan Ramadan jadi gini? Tengok jam je. Sekarang pukul 12.30 kan. Bila nak buka puasa ni kan? Adakah kita begitu? Apatah lagi ni, especially kalau orang yang memang tak ada. Sebab kadang-kadang fasa yang betul-betul memfuturkan adalah fasa lepas SPM dan sebagainya. Sebab dia macam cuti yang panjang yang, especially orang yang tak ada aktiviti, dia macam tak tahu nak buat apa dengan hidup kan. Harapnya antum tak begitulah kan. Especially yang berada kat sini. So, adakah ni grup-grup yang set-set macam tu kan? Sedangkan ikhwan menyeru Muslim menjadi pelopor dalam segala sesuatu. Manakan begitu? Sedangkan Islam menyeru kita orang Islam ni sepatutnya menjadi champion dalam setiap benda yang kita buat. Adakah grup ni yang menyeru kepada fanatik golongan ni? Yang nak gaduh semua golongan, nak gaduh golongan ni kan? Fanatik dan sebagainya. Islam memberi perhatian kepada ikatan kemanusiaan, berlaku adil dan saksama. So takkanlah kita begitu. Sedangkan Islam amat menekankan sisi-sisi kemanusiaan untuk berlaku adil dengan semua orang dan berlaku saksama. Namun begitu, kita tidak akan membeli kesatuan ini dengan iman, akidah dan kemaslahatan Muslim. Faham ke? Maksudnya kita amat tekankan kemakmuran dan semuanya, tapi kita ada batasan. Maknanya kita takkan semata-mata nak makmur sehingga menggadaikan iman dan akidah. Kita tak sampai gitulah. Atau kemaslahatan orang Islam. Tapi secara normalnya kita amat-amat mendambakan keharmonian dan sebagainya. Wahai pemuda. Alright, so ni dah sampai ke hujung. Wahai pemuda, ayyuhas syabab. Di atas kaedah-kaedah yang kukuh inilah kami mengajak anda semua. Kan, dengan reasoning yang kukuh semua inilah ana mengajak antum semua. Kan? Kalau antum semua yakin dengan kebenaran fikrah yang kita bawa ni, dan juga nak wakafkan potensi yang ada dalam diri antum yang Allah dah bagi tu, yang Allah dah bina dalam diri antum tu untuk keyakinan antum. Antum kata dah yakin tadi kan, so antum nak bagi kemampuan antum kepada keyakinan antum ini, maka itu adalah lebih baik untuk antum semua dunia dan akhirat. Dan itulah hujung risalahnya kan. Of course anda berhenti kat situ supaya dia berhenti on a high note. Walaupun ada sambungan sikit sebenarnya kalau antum baca, macam dia macam bunyi kalau antum tak nak, Allah tak perlukan antum pun. Tapi bahasa tu macam ketukan sisi lain pula. Tapi kalau antum nak, antum infakkan potensi antum untuk keimanan antum tu, insya-Allah itu yang terbaik untuk antum dunia dan akhirat. Dan semalam kita dah cerita pasal ganjaran-ganjaran syurga kan, insya-Allah. Harapnya antum pun bila tilawah dan makin tadabbur ayat-ayat syurga juga, insya-Allah. Now, soalan ni sedikit soalan. Ni dah habis risalah tu dah habis. InsyaAllah kita cuba boleh habis awal sikit daripada pukul 1. Secara umum antum akan perasan the whole of narrative risalah ni untuk end up mengajak para pemuda, para syabab untuk bersama-sama. Betul tak? Kalau sampai ke ujung tu agak obvious. Kalau antum yakin dengan semua apa yang anda present ni, jom kita sama-sama. Okay? So Al-Banna mengajak para syabab untuk join. Soalan Ana, dia ada promote usrah dan tarbiyah tak? Sepanjang cerita dia nak ajak orang tadi tu, dia ada promote tak tarbiyah dan usrah? Tak ada kan? Tak ada. Perasan tak benda tu selama ni? Kalau antum macam mana-mana risalah pun, bila dia ajak orang join, dia tak pernah pun promote, jom join, kita ada usrah, kita ada tarbiyah. Ke macam mana? Tak ada. Tak pernah promote. So apa yang dia promote? Kalau kita tengok risalah ni tadi, apa yang dia promote? Berjuang untuk umat kan. Maknanya kau tak tengok ke umat ni perlukan korang, jom buat kerja. So kalau antum perasan,
sebab kenapa anda tanya benda ni, sebab anda rasa kita kadang-kadang tak perasan satu benda yang agak obvious berbeza. Kenapa kita jadi macam kita dan dia orang tu jadi macam dia orang ni. Sebab dia bermula, titik mula dia ialah bagi gambaran-gambaran macam tu. Kita kena, tanggungjawab kita ni, jom buat kerja. Bila dah buat kerja tu baru dia bagi first step. First step dia apa? Bina diri. Jadikan diri tu solid. Dan orang yang tengah bina diri dalam first step tu, dia tak sabar nak bagi second step, third step, fourth step, betul tak? Maksudnya bila dia prepare tu, macam ni contohnya apa kalau orang nak bagi analogi yang tak ada kaitan sikit. Jom kita menang World Cup. Tak tahulah World Cup tu tinggi sangat, tapi katalah gitu menang tournament ke apa. Dia first step dia kita kena buat training setiap petang untuk solidkan teamwork dan apa contoh. So orang yang buat training tu, dia sebenarnya tak sabar nak beraksi dan kemudian menang, betul tak? So dan cara dia training tu untuk ke arah tu. Training sungguh-sungguh supaya kita boleh menang. Kita ni terbalik tau, sebab kita biasanya perasan tak, kita memang directly ajak kepada usrah, ajak kepada tarbiyah. Dan modal kita macam jom baiki diri dan sebagainya kan. So dia jadi lain tau psikologi. Dia jadi macam anak ni nak training ni untuk training je sampai bila-bila. Tak nak menang tournament ke? Tak apa. Anak nak training je. Anak nak training setiap hari training. Faham ke? So anda tak tahu kita berapa ramai daripada kita yang bayangannya macam tu. Macam usrah ni untuk usrah je lah, usrah kan. Tak ada nampak benda ni untuk prepare benda yang lebih besar. Dan kalau antum dah jelas sebenarnya apa yang kita cerita semalam, apa yang Allah tuntut untuk bagi syurga tu, dan apa yang kita cerita tadi tentang syahadatul haq, tanggungjawab kita untuk jadi saksi tu, dia menggambarkan tugas yang besar tu, yang menyebabkan dia memang tak mudah untuk fulfill benda tu unless memang ditarbiyah sehingga kita mampu, sehingga kita solid sungguh. So kita akan nampak, oh tarbiyah tu untuk tu. So dia jadi pelik. Dia jadi macam, sebab tu mereka tu tak pelik dan macam ni cakap. Sebab tu agak obvious mereka tu bila beraksi tu beraksi sungguh-sungguh di medan. Dan kita ni punyalah jenuh nak ajak menyumbang kan. Sebab kita duk fikir kita join ni untuk kalau bahasa kasar tu jadi parasite ni. Macam kita nak benefit untuk diri kita je. Kita menampung kat sini, kita ambil sedut-sedut ni. Kita tak fikir macam ini tempat kita untuk kita meningkatkan diri kita untuk menyumbang akhirnya untuk umat, insya-Allah. Dan itu tanggungjawab kita. So harapnya pembentangan ni membuka gambaran tu lah, dan harapnya antum dalam usrah dan sebagainya tu terarah ke situ apa yang aku perlu untuk bina dalam diri aku untuk aku boleh perform kat situ. So jom bina. So dia more kepada itu, insya-Allah. Wallahu alam. So itu adalah penghujung daripada risalah ni. Sebarang persoalan sekiranya ada. Kalau tak ada, ana rasa boleh je habiskan awal, insya-Allah.